Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Dr. Syaz di channel Dr. Mata. So, hari ini saya akan bawakan topik floaters kepada anda semua. Okey, so floaters ni antara salah satu simptom yang paling kerap kita jumpa dekat klinik mata dan majoritinya adalah sesuatu simptom yang tidak bahaya. Tapi orang selalu tertanya-tanya kenapa floaters tu terjadi. Jadi untuk faham kenapa floaters tu terjadi, kita faham dulu anatomi mata kita. Okay, mata kita ni dekat bahagian kosong yang anda lihat ni sebenarnya ada satu gel dekat dalam ni berfungsi untuk mengekalkan bentuk mata itulah. Tapi bila kita semakin berusia, iaitu salah satu faktor kenapa orang dapat floaters ni, gel dekat dalam mata kita ni akan mengalami satu proses yang kita panggil sebagai daripada gel bertukar kepada liquid ataupun kita panggil sebagai vitreous syneresis lah. So bila ada cecair dekat tengah-tengah gel, bila cahaya masuk melalui kita punya anak mata kat bahagian depan, melalui cecair di dalam gel, akan ada bayang yang dia khas dekat bahagian belakang kita punya retina. Jadi apa yang kita nampak floaters tu sebenarnya adalah physiology changes yang berlaku dekat dalam mata, tapi bayang-bayang yang nampak dekat bahagian saraf tu yang dilihatkan sebagai floaters ataupun bintik-bintik hitam. Boleh jadi macam rambut, ada orang describe macam nampak sarang laba-laba. Tapi yang paling common, orang kata bila nampak benda-benda ni, bintik ke apa ke, bila kita bergerak mata ke kiri, bergerak mata ke kanan, dia akan ikut. Yang paling prominent bila kita tengok dekat background yang putih ataupun kosong, bila tengok langit ataupun tengok awan, akan nampak benda hitam ni. Tapi bila kita duduk dalam kawasan yang crowded, banyak colour, biasanya kita takkan perasan. Itu salah satu faktor lah, iaitu vitreous syneresis. Yang kedua, orang yang biasa dapat floaters ni adalah orang yang punya power mata yang tinggi ataupun kita panggil sebagai rabun jauh lah. Sebab rabun jauh ni, bola mata kita yang sebenarnya berbentuk lebih kurang sfera ni, kalau dia mempunyai power mata yang tinggi, kita akan accommodate dengan bola mata ni menjadi lonjong. Bila lonjong, gel yang kita ada dekat dalam mata ni asalnya dia melekat dekat kita punya saraf, tapi bila bola mata tu jadi lonjong, dia jadi lekang lah daripada kita punya saraf. Tapi dia lekang sahaja tanpa menarik apa-apa saraf dekat bahagian belakang mata. So bila terjadi macam tu pun boleh menyebabkan floaters juga. So antara orang yang paling common dapat adalah orang yang pakai spek yang punya power mata yang tinggi lah. Ada orang juga describe sebagai nampak sebagai flashes ataupun dia nampak macam cahaya yang terang. Itu terjadi bila kita punya gel kita tu dia nak lekang daripada kita punya saraf, tapi dia ada sedikit power macam traction yang bila dia tertarik daripada saraf tu menyebabkan rasa macam flashes. So flashes ni boleh jadi normal, boleh jadi bahaya. Bila masa dia normal, bila dia tarik tapi dia tak menyebabkan saraf koyak. Tapi dia boleh jadi abnormal bila dia tarik dan dia tarik kita punya saraf sampai menjadi koyak dan boleh menyebabkan retinal detachment ataupun kita panggil sebagai saraf lekang. Jadi floaters ataupun flashes boleh jadi simptom yang normal, tapi in certain cases dia boleh jadi sebagai warning sign kepada benda yang emergency. So bila kita nak tahu perlu jumpa doktor atau tak? Okay, pertama, kalau anda rasa floaters yang anda nampak tu dia jadi makin banyak. Dulu nampak macam 1-2 bintik, tiba-tiba dalam masa sehari banyak sangat bintik. Ataupun sebelum ni tak pernah ada flashes, tapi tiba-tiba hari tu nampak flashes yang sangat-sangat prominent. Yang ketiga, anda akan rasa penglihatan anda dia satu bahagian tu jadi hitam. Kita panggil sebagai curtain closing. Curtain closing ni maksudnya sama ada penglihatan kita tak nampak daripada atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan. Dia macam ada feel kita yang jadi hitam, totally tak nampak. Tiga tanda-tanda ni adalah tanda-tanda anda perlu jumpa doktor dengan segera supaya tidak berlaku komplikasi yang lebih serius lah. Okey, lepas kita dah tahu floaters ni majoritinya adalah tak bahaya, tapi ada orang dia rasa terganggu dengan floaters ni. Sebab bila kita gerak mata kiri kanan dia ikut, kita duk cakap dengan orang tiba-tiba muncul bintik hitam tu. So orang tanya apa rawatan yang available. Okey, pertama biasanya kalau tak ada apa-apa masalah, kita tak ada buat apa-apa rawatan atau kita panggil sebagai konservatif lah. Kecuali kalau pesakit betul-betul nak buat dan rasa terganggu, kita ada satu prosedur yang kita panggil sebagai yak vitreolysis. Maksudnya kita laser dekat ketulan air di dalam gel tu untuk hilangkan dia. Itu jarang-jarang kita buat dan tak semua center yang ada kemudahan prosedur ni lah. Okay, yang kedua, kalau dia terlampau teruk sampai dia menyebabkan saraf terkoyak, biasanya kita akan refer ke bahagian vitreoretinal surgeon lah, di mana dia akan keluarkan kita punya gel dan buat prosedur yang sepatutnya untuk tampal balik saraf yang dah terkoyak tu.
Tapi secara generalnya, kalau benda tu bukan patologi kepada anda, just fisiologi, tak menyebabkan apa-apa bahaya kepada mata, kita biarkan saja. Dan kadang-kadang orang bila dah lama ada, dia akan belajar untuk tak nampak pun benda tu. Okay, so hopefully anda tak rasa takut bila anda nampak benda hitam ni, especially kalau anda dah mula berusia ataupun memang pakai power mata tinggi. Tapi kalau ada 3 tanda-tanda yang saya cakap sebentar tadi, jumpa dengan doktor mata anda secepat mungkin, supaya kita dapat detect sama ada benda tu betul-betul warning sign ataupun sekadar benda normal yang berlaku pada mata anda. Okay, so saya harap info yang saya bagi ni berguna kepada anda semua, bermanfaat untuk anda sampaikan kepada rakan-rakan dan keluarga anda. Jangan lupa like dan share channel Doktor Mata. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.